Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan, salam bulan Ogos. Semoga semuanya baik-baik belaka. Semua boleh dengar? Kalau boleh dengar, raise hand. Okey, Alhamdulillah boleh dengar ya. Dan anda semua boleh tengok apa ni skrin? Kalau boleh nampak skrin, raise hand sekali lagi. Okey, Alhamdulillah. Jadi maksudnya kita dah online ya. Okey, jadi Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi pada bulan Ogos. Pada bulan Julai hari tu kita tak dapat teruskan kita punya sesi ni sebab tak tahulah saya punya modem ni dia loading dah sampai 9.30 dah loadingnya tu jadi tak kita terpaksa batalkan lah ya. Tapi tak apa, Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada bulan Ogos ini. Satu bulan yang agak stres jugalah ya sebab 8 kan. Bulan 8 ni bulan yang agak stres. Jadi kita ada beberapa aktiviti lah yang kita akan buat pada malam ini. Khusus untuk kita ikhtiar ya, kita ikhtiar dan kita berusaha sebenarnya untuk kita meringankan bebanan dan juga stres yang kita hadapi lah. Okey. Baiklah, sebelum kita mulakan majlis, mari kita mulakan dengan buka majlis ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Alhamdulillah kita bertemu pada 18 Ogos pada hari ini. Dan sebenarnya 18 Ogos ini adalah hari energi ya. Hari energi yang kita buat dua, iaitu hari energi tentang kasih sayang. Ini kita dah buat sebelah pagi tadi lah ya. Kepada mereka yang join, kita dah ada buat untuk anda, dan pada grup Ogos kita dah buat pada anda pada sebelah pagi. Dan satu lagi kita ada buat energi tentang energi rezeki ya, energi rezeki pada hari inilah ya. Pada hari ini yang kita buat mana dia punya ni? Agaknya saya tak naikkan flyers ya. Okey, saya masukkan ke dalam blog saja ya. Tak masukkan ke dalam Instagram pula ya. Okey, pada hari ini okey, ini pada 18 ya, 18 hari bulan, hari ini hari Jumaat. Dan apabila anda tengok kepada jadual ikhtiar energi rezeki ni, kalau ada yang bertanda hijau ni, kalau ada tarikh-tarikh yang bertanda hijau seperti 15, 18 dan 21 ni, maknanya hari itu hari yang kita kata ada kekuatan lah ya, energi lah. Ya, jadi maksudnya kita pilih hari-hari yang sedemikian untuk kita buat energi lah ya. Kerana energi metafizikal ni kita kena buat pada hari yang atau pada hari dan juga waktu energi yang positif ya. Kita tak boleh simply buat suka-suka je energi metafizikal lah yang sebenarnya ya. Okey. Jadi Alhamdulillah, seperti mana saya beritahu tadi, waktu ini adalah waktu energi rezeki, dan waktunya sekarang ada jam 7.30 malam tadi, waktu maghrib tadi, di Semenanjung Malaysia ni maghrib lah ya, maghrib sampai ke 9.30 nanti. Jadi maksudnya kita ada 5 minit lagi ni. 5 minit lagi kita nak dapatkan energi positif yang berkaitan dengan rezeki lah ya. Pada waktu 7.30 hingga 9.30 malam ini adanya 3 jenis energi, iaitu yang pertama energi great financial ya. Energi great financial ni tentang pembiayaan ya. Maksudnya kalau kita buat sesuatu perniagaan ataupun kita nak mulakan satu perniagaan dan kita nak adakan modal, mungkin daripada geran ke, daripada loan ke, ataupun daripada orang yang inject dana kepada kita, investor lah ya. Itu yang kita nak minta lah tu. Jadi maksudnya pada waktu ini ada energi tu. Kemudian pada waktu ini juga ada satu lagi energi dipanggil energi wealth great treasurer ya. Wealth great treasurer ni diperlukan lah ya. Dia bermaksud tentang energi perniagaan ya. Sebab perniagaan ini satu benda yang berbanding dengan kerja makan gaji. Berniaga ni
memerlukan kita punya usaha yang kuat lah, ya. Maksudnya dia bebanan dia, tekanan yang dihadapi oleh setiap peniaga, ya. Lagipun sekarang ni pada bulan Ogos ni business slow, sales pun kurang, ya. Jadi maksudnya sekarang ni tengah tak ada income lah yang baik lah, yang kita kata lah. Jadi maksudnya kita perlukan energi tu, ya. Kita perlukan energi untuk kita memikul tanggungjawab ataupun bebanan dalam menjalankan perniagaan, ya. Dan satu lagi, energi martial artist, ya. Martial artist yang silat-silat tu, ya, martial artist tu. Okey, martial artist ni salah satunya adalah tentang institusi kewangan, ya. Jadi kalau kita nak ada orang kata perniagaan ini, tentulah kita ada berkaitan dengan institusi kewangan, ya. Tentunya kita nak dapatkan loan ke, nak dapatkan geran ke, ataupun apa yang berkaitan dengan pinjaman dan sebagainya lah, kewangan lah, sumber kewangan lah, ya. Jadi maksudnya dalam waktu ini kita ada 5 minit saja lagi ni tinggal untuk kita buat sama-sama pada malam ini, pada waktu ini, untuk kita dapatkan energi yang berkaitan dengan 3 perkara tadilah. Okey. Jadi macam biasa, saya nak anda semua buat doa, ya. Maksudnya anda kena minta lah. Saya tak tahu anda ni nak minta 10 juta ke, ataupun 3,000 ke, ataupun 6,000, saya tak tahu. Jadi maksudnya anda sendirilah, anda sendiri yang ialah doa kepada pada orang Islam kita ni, pada kita ni, kita doa pada Allah Ta'ala, ya. Sebenarnya kita doa kepada alam semesta dan Allah Ta'ala tu juga. Okey, connection unstable pula. Okey. Okey, apa ni, internet dah okey dah semua? Raise hand kalau internet dah okey ni. Okey. Yalah, kadang-kadang terganggu lah internet ni. Okey, sekarang kita dah okey, tinggal 2-3 minit lagi kita nak buat lah ni, Okey, internet lag sikit. Dia minta untuk buat doa, ya. Antara kena nyatakan secara mulut ataupun dalam hati pun boleh, ya, untuk anda mohonlah apa yang anda nak lah. Yang penting 3 perkara ni, iaitu tentang investor, funder. Yang kedua tentang perniagaan. Mungkin anda boleh juga untuk perniagaan yang untung dan banyak keuntungan dan sebagainya lah. Yang ketiga tentang martial artist ni adalah untuk institusi kewangan, untuk anda bekerjasama dengan institusi kewangan lah. Okey. Jadi maksudnya itu yang boleh anda gunakan lah. Anda kena minta kepada Allah Ta'ala. Okay. Jadi maksudnya nanti saya akan buat doa. Okey, kita buat doa. Tapi sebenarnya saya buat energi ni, okey. Ya, sebab kita orang Islam ni kenalah ada sesuatu, ya. Kita doa pada Allah Ta'ala lah. Nanti kan kita kata Datuk Eddie ni doa kepada pokok kelapa pula kan. Jadi maksudnya yalah, kata benda ni tak selesa lah, ya. Kita apa? Okey, so sekarang ni anda semua bersedia minta kepada Allah Ta'ala untuk anda doakan untuk kewangan anda lah. Okey. Tapi sebelum tu, kepada siapa yang ada yang living, okey, yang living, ambil abundance, ya. Ambil abundance. Okey, ambil abundance ni. Okey, jadi abundance ni anda letakkan di atas tapak tangan anda sebelah kiri, okey, kemudian sebelah kanan. Okey, kemudian anda gosok-gosokkan dia. Dan juga anda hidu dia. Okey, kalau anda tak ada abundance, minyak cakapak pun boleh juga. Apa-apa juga lah, wangian-wangian. Ada Gucci ke, ataupun Chanel ke, apa ke, boleh jugalah. Janji ada wangi-wangian lah, ya. Sebab yelah, orang kata dalam metafizik ni sesuatu itu lebih berkesan kalau kita ada aromaterapi, ya. Ada bau-bauan, wangi-wangian. Dan juga dalam sunnah juga kita lah, ya. Sunnah Nabi Muhammad SAW, elok kita berwangi-wangian, ya. Okey, so sekarang ni saya nak doa, tapi anda pada masa sama doa juga lah, ya. Saya nak doa, tapi sebenarnya saya akan buat energi. Jadi maksudnya bila saya berdoa, anda berdoa. Tapi doa tu anda akan baca doa-doa yang anda untuk perniagaan anda lah, ya. Tak kisahlah anda ni berniaga ke, anda jual tudung ke, jual keropok ke, apa ke, tak kisah. Boleh je, boleh, ya. Okey, kita ada 1 minit lagi ni. Jom kita buat. Okey, saya akan doakan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka rizqan nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu fa'fu 'anna wa liwadina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافنا في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وثبة قرب الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا وأهلنا وآخنا آية منك وارزقنا وأنت رازق اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيد لأهلنا وآخنا آية منك وارزقنا وأنت رازق اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيد لأهلنا وآخنا آية منك وارزقنا وأنت رازق اللهم إني لما أنزلت إلي من خير فقير إن هذا لرزقنا ما له من نفاد اللهم لطيف بالعباد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan permintaan atau permohonan anda tu ya. Okey, kita dah tamat pun 9:30 ya. Okey, jadi waktu yang kita dapat ini ya, orang kata energi 7:30 malam hingga 9:30 malam ni insya-Allah lah dapat membantu anda dalam menjalani perjalanan kehidupan anda, terutama sekali bulan Ogos ni kalau anda tengok bulan Ogos ni macam-macam cerita lah kalau kita tengok cerita yang terbaru sekali terbaru ni satu tragedi yang terjadi yang ini iaitu tentang nahas pesawat terhempas di Elmina Shah Alam lah sebenarnya pagi tu anak saya ni dia bercadang nak pergi Elmina. Jadi bila dengar je kapal terbang terhempas ni cepat-cepat mak dia telefon call dia rupanya dia tak ada, dia pergi ke Putrajaya. Alhamdulillah lah ya. Okey, jadi maksudnya dia terhempas di Elmina dan katanya hari ni tadi saya ada baca berita satu lagi kapal terbang tapi taklah terhempas, terbakar, berdebum apa semua tu, cuma dia macam tergelincir sajalah ya. Jadi maksudnya ada musibah sikit tentang kapal terbang pada bulan 8 ni. Macam mana kita nak naik kapal terbang ke? Tak apa, saya dah balik daripada Krabi. Jadi maksudnya kita naik kapal terbang tu smooth saja, lancar lah ya. Tapi sebenarnya begini, bulan 8 ini satu bulan yang hebat dia punya cabaran dia. Kalau kita tengok nahas pesawat ni sebenarnya bukan calang-calang ya, orang kata apa nak jadi ya, kematian kita tak dapat nak duga dan kita tak dapat nak atasi halangkan ya. Jadi maksudnya kalau anda tengok kepada pengiraan kita tu kita dapati ialah hari semalam 17/8 adalah hari nombor 5. 17 campur 8 campur 20 23 jadi 5. Ataupun anda buat petak ataupun siapa yang pandai segitiga buat segitiga, dia dapat 5. Maknanya dapat root number 5 ataupun asas 5 sebab itulah hari semalam ni kita tak buat energi. Sebab yalah kalau kita minta energi tiba-tiba kapal terbang pula jatuh kan. Jadi tak kenalah dengan kita punya niat kita lah ya. Jadi maksud kita buat hari inilah ya. Kebetulan hari ini pun hari Jumaat ya. Jadi kita buat energi pada inilah. Tapi cuma kita tak sempat tadi 2-3 minit saja kita dapat doa sajalah ya. Okey, jadi lepas tu kita tengok pada tarikh lahir dia. 31 bulan 3, tarikh lahir dia 82. Tapi dia tahun 2023 ni rupanya dia kitaran 5. Kitaran 5 maknanya dia ada isu lah ya. Dan juga kita kira gabungan dia dengan tarikh lahir dia dapat 5 juga. Hari kejadian dengan tarikh lahir dia dapat 5. Lepas tu kita buat graf bulanan dapat Ogos 2.
mata 2. Alamak, rendah lah. Lepas tu graf harian. Graf harian kita buat graf harian dia kita dapat 8 ya. 8 tu ialah tekanan lah. Jadi maksudnya yalah, orang kata bila dah berjumpa dengan fenomena sebegini, itulah kita dapat buat sesuatu pengajaran lah, kita belajar daripada ini ya. Bukan kita nak buat posting-posting ni sebab kita nak nilai commercial ke ataupun apa, bukan. Kita nak belajar ya, kita nak belajar daripada pengalaman orang ya. Pengalaman orang yang hidup dan pengalaman orang yang meninggal dan sebagainya, kita belajar ya. Maksudnya kita cuba elakkanlah ya, cuba elakkan sesuatu yang berisiko tinggi pada hari 5 lah ya, macam itulah ya. Maksudnya dalam posting ini adalah untuk kita dapatkan maklumat bahawa kita cuba elakkan ya sesuatu macam buat daftar syarikat ke ya, ataupun kita bernikah ke dan sebagainya lah ya pada hari yang sebeginilah ya. Okey. Jadi tentang kematian ni saya tak mengkaji sangat sebenarnya ya. Sebab kita nak buat kajian ni adalah tentang kita nak hidup. Kita nak hidup untuk lebih berjaya, lebih kaya dan sebagainya. Tak adalah pula kita nak buat kajian kematian, bila nak mati, siapa nak mati dan sebagainya. Itu susahlah ya. Lagipun kita tak dapat maklumat bila ada kemalangan jalan raya dan apa semua dalam berita, kita tak tahu siapa driver dia apa, tarikh lahir dia. Tapi kali ini kita dapat tarikh lahir dia, kita tahu fenomena yang berlaku dan kita boleh buat kiraan lah. Jadi maksudnya itu yang terjadilah ya. Okey, jadi maksudnya bulan 8 ni satu bulan yang agak keras jugalah ya, mencabar jugalah ya. Bukan sahaja kita, tetapi kita dapati bahawa ini kebakaran di Hawaii, di Maui. Sekarang ni dah 110 orang ke 101 orang ya yang telah maut ya. Dan kerugian dianggap 25 bilion ya. Jadi maksudnya ialah orang kata ini bukan saja stres dengan kewangan, tapi stres dengan tak ada tempat tinggal, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya ya. Macam saya ni selalu saya tengok berita berita BBC News, berita Al Jazeera dan sebagainya. Semua berita-berita tak menarik lah ya, berita-berita tak menarik yang berlaku pada bulan Ogos ni ya. Banyaknya orang kata berlaku insiden-insiden ya. Okey. Banyaknya berlaku insiden-insiden musibah alam ya. Di Kanada sekarang ni tengah terbakar, 200,000 orang tengah lari ya. Lepas tu ada pelarian daripada Senegal, daripada Nigeria dan sebagainya. Macam-macam lah. Dekat China flood lah, banjir dah, tanah runtuh dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah lah kat Malaysia kita ni, yalah, kita boleh makan Starbucks, minum Starbucks, makan McD dan sebagainya, relax je kita ya. Jadi insya-Allah lah negara kita ni negara aman, yang kita lah mungkin doa-doa kita lah doa-doa kita semua ni yang mendoakan negara kita dalam keadaan yang baik dan sebagainya ya. Tapi negara luar ni memang tak berapa bagus dah ya. Okey. Jadi kalau kita tengok juga ya, walaupun tidak begitu nationwide lah dia punya fenomena yang berlaku tu, tapi yalah orang yang tertentu lah, maksud saya ada orang-orang yang akan mengalaminya lah. Macam anda tengok kat skrin ni, dia rasa rakan sekerja tak berfungsi lah, dia rasa stres lah, tak bergerak lah, toksik lah dan sebagainya lah. Memang bulan 8 macam tu lah ya. Jadi bulan 8 ni kita relax je lah, tenang-tenang. Kalau orang maki pun tak apalah, kita maafkan lah ya. Kita tahu mungkin dia stres juga ya. Jadi itu yang kita nak rasa tenang lah pada bulan 8 ni. Okey, so setakat ni semua yang ada kat sini ni tenang ke? Okey ke? Kalau okey, angkat raise hand. Boleh ke you all semua ni? Setakat ni 18 bulan. Okey, cantik. Best. Jadi maksudnya anda semua ni anak murid yang bagus. Ya. Jadi maksudnya dapat tenang, dapat ketenangan, dapat kesenangan. Yalah, bukanlah kata kesenangan yang begitu mutlak, tapi maksudnya tenang lah ya, tak ada masalah, tekanan dan sebagainya lah.
Okey, tapi kalau soalan yang kedua, siapa kat sini yang yalah bulan 8 ni masih lagi masih lagi tertekan, stres, ada masalah dan sebagainya, boleh raise hand sekarang ni. Ada tak? Oh, ada jugalah ya. Ada juga yang ada. Jadi itulah, tinggal beberapa hari beberapa minggu lagi ni, kena sabar-sabarlah ya. Kena bersabar, kena kuat semangat ya. Kena anggap apa yang berlaku ini sebagai cabaran. Sebab sebenarnya bulan 8 ini adalah tentang tanggungjawab, dan bila kita tanggung dan jawab, kita stres ya. Dah lah tanggungjawab pula tu. Jadi bila kita tanggungjawab, maksudnya dia membina ketabahan kita. Jadi bulan 8 ni dia nak membina, ini satu proses untuk membina ketahanan kita ya, ketahanan kita ataupun ketabahan kita yang lebih tepatlah, ketabahan kita dalam mengharungi cabaran ya. Macam mana kita kata kita mengaku kita ni kuat ya, kita ni kuat semangat, kita ni hati kita kental, bulan 8 hancur koyak. Jadi maksudnya itulah, dia nak proses membina kita ya. Sebab bagus juga ini sebenarnya kadang-kadang tu yang berlaku kerana kita akan menghadapi satu tahun yang tekanan, iaitu 2024. 2 campur 0 campur 2 campur 4 jadi 8. Jadi tahun depan ni, tahun 8 ni, satu tahun mana 365 hari ni akan penuh dengan tekanan. Jadi maksudnya sekarang inilah kita nak bina kita punya ketabahan kita tu ya. Lagipun tahun ini, tahun 2023 ni, 2 campur 0 campur 2 campur 3 jadi 7 kan. Jadi 7 ni lah dia membina mental kita. Membina mental kita untuk kita bersedia dengan ketabahan diri kita. Itu dia nak buat tu ya. Jadi bulan 8 ni akan membina ketabahan kita dalam menghadapi apa jua cabaran, apa jua musibah, apa jua tekanan dan sebagainya lah. Dan sebenarnya bila sampai ke bulan 9 adalah satu bulan yang sukses ya. Nombor 9 tu nombor sukses, nombor kejayaan, nombor peluang dan sebagainya lah ya. Jadi maksudnya dah dekat dah ni, nak bulan dah habis bulan 8 ni ya. Ya, kalau anda tengok, anda perasan banyak negara menyambut dia punya kemerdekaan dia pada bulan 8 ya. Indonesia, Singapura, Poland, semuanya bulan 8 ya. Jadi maksudnya Korea juga ya, North Korea ya. Jadi maksudnya mereka ni bulan 8 mereka menyambut perayaan kemerdekaan ya. Dan paling best sekali ialah Malaysia lah ya, sebab Malaysia tu last sekali 31 Ogos ya. 31 Ogos tu dah memang last tekanan tu, dah habis tekanan tu ya. Jadi bila dah habis tekanan tu, kita merdeka. Jadi maksudnya bulan 9 nanti kita akan jadi lebih bagus, lebih baik, lebih manis, lebih cantik dan sebagainya lah ya. Okey, jadi untuk yang bulan 8 ni, bulan 8 ni, mereka yang rasa tertekan, mereka rasa stres, bisnes slow, jualan tak cukup target dan sebagainya lah, macam-macam berlaku ni. Jadi kita nak buat sesuatu lah. Kita nak, yalah, sebab ini program dinamakan sebagai program ikhtiar energi juga. Kita akan buat menggunakan aromaterapi dan juga energi. Okey. Sebab sekarang ini lah waktunya pun dah keluar dah ni, waktunya dah habis dah. Tapi tak apalah, kita buat jugalah ya, untuk kita ada membina kita punya kekuatan kita lah ya. Okey. Jadi untuk itu kita, yalah, takkanlah saya nak bagi anda suruh makan durian ke ataupun strawberry ke apa. Itu semua energi fizikal yang anda boleh buat sendiri ya. Anda boleh cari sendiri dan buat sendirilah. Tapi yang saya nak buat energi pada waktu inilah tentang energi metafizikal ya. Jadi kepada mereka, boleh semualah, senang, semua sekali. Jom kita buat satu macam langkah lah, kita punya langkah-langkah kita untuk kita buang energi-energi yang tidak bagus ni ya, yang negatif ni ya. Okey, nak tak? Kalau nak raise hand. Kalau nak raise hand, kita nak buat ni. Okey, yes, ada. Okey, alright, kita nak buat ya. Tak apalah, anda rasa tenang ke ataupun anda rasa susah hati ke, tak apa, kita buat jugalah ya, kita buat juga. Sebab benda-benda macam ni, ialah kita ni sebenarnya sering kali diancam energi-energi negatif lah ya. Seperti mana parameter nombor 8, angka 8 ni dia mengganggu kita punya
ketenangan kita, kekuatan kita dan sebagainya. Jadi kita nak buat sesuatu. Itu kita menggunakan aromaterapi, ya. Okey. Walaupun saya ni berada dekat tepi pantai ni, tak ada, tak ada. Ini hanya apa ni, latar belakang sajalah pantai ni, cakap pasal pantai. Jangan lupa kita temu janji kita di Pantai Mersing, ya. Dekat Teluk Sari, pada 11 November 2023 nanti, ya. 11 November kita akan buat secara outdoor, secara live, ya, dengan pokok-pokoknya, dengan pasirnya, dengan lautnya dan sebagainya lah, ya, pada 11 November nantilah, ya. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak buat, sebab kita buat kat rumah sekarang ni, jadi kita nak buat pakai aromaterapi lah, ya. Aromaterapi yang saya pakai ni tentu sajalah jenama yang living. Saya yang living lah, ya. Okay, tapi kalau anda ada jenama lain pun tak apa, tak kisah, ya. Minyak cakapak pun boleh, minyak yuyi pun boleh, boleh je, ya. Sebab kita ni apabila kita nak memanggil ataupun menyeru ataupun kita panggil menyerap energi yang positif ni, kita memerlukan satu channel, ya, satu sumber, satu laluan, ya, iaitu menggunakan aroma, ya. Ya, sebab gini contohnya, yalah, kalau kita ni tengah lapar, terbau Maggi contohnya, tiba-tiba kita keluar bilik bau Maggi, anak tengah masak, bau Maggi tu pun dah teringat kita kepada makanan, kita nak lapar, kita nak, ya, maksudnya bau tu akan mendatangkan dia punya impact dia, ya. Jadi sebab tu kita kalau kat rumah ni kita nak bau-bau yang sesuai lah, ya. Ya. Jadi kalau boleh lah, ya, kalau boleh anda dapatkanlah, kalau ada rezeki tu dapatkanlah bauan-bauan yang sesuai, ya. Contohnya macam lavender ataupun orange ataupun rose dan sebagainya lah. Jenama-jenama apa pun tak kisah, ya. Jenama pun tak kisah. Cuma kita pakai yang living ni sebab yalah, kita ada history ataupun sejarah dengan dia lah. Okey. So sekarang ni anda sekarang ni dalam keadaan tension, stres, ya. Jadi stres ni dia tak dapat nak keluar, sebab dia datang secara luaran, ya. Bila energi 8 ni dia tentang tanggungjawab. Kita nak menanggung ni. Nak menanggung ni. Dah lah tanggung, jawab pula tu. Aduh, macam mana ni, ya. Jadi kita stres. Jadi nak tanggung jawab stres. Jadi bila kita tanggung dan jawab ni, dia bebanan kepada kita. Bebanan kepada kita ni. Okey. So maknanya untuk kita melepaskan bebanan itu, maka kita akan gunakan satu ayat, satu surah, ya. Saya rasa sini semua orang Islam, ya. Jadi kepada semua orang Islam kat sini, kita galakkan anda untuk membaca surah yang mempunyai 8 ayat juga. 8 ayat, ya. Surah ini dia 8 ayat dan dimulai dengan ayat yang kata bebanan pada bahu. Kalau anda nak tahu surah apa tu, surah Al-Insyirah ataupun Alam Nashrah, ya. Okey. Tapi sebenarnya Alam Nashrah ni dia ada teknik dia, ya. Boleh je anda nak baca macam ni, nak baca duduk ke, nak baca baring ke, boleh, ya. Tapi dia sebenarnya ada satu jenis senaman. Tapi kita tak dapat nak buat lah sekarang ni. Kita hanya boleh buat secara outdoor. Masa selalunya apabila kita buat program mesing, kita ada buat senaman, dipanggil senaman Al-Insyirah. Senaman Alam Nashrah tu, ya. Okey, jadi tak apa. So malam ni kita buat secara ringkas, ya, untuk anda supaya bebanan yang anda ada tu akan jadi lebih tenang, anda rasa selesa dan sebagainya, ya. Okey. So sekarang ni anda diminta untuk bernafas perlahan-lahan, ya, untuk bernafas secara perlahan-lahan, tenang-tenang, ya. Mungkin anda ni tengah termengah-pengah kot. Tengah-tengah, mungkin anda terkejar-kejar lari-lari tu, ataupun anda balik kerja kereta apa ni, yalah, sibuk, jadi maksudnya anda kena tenang, ya. Ini maksudnya kita kena kita punya ni dalam bentuk beta, ya. Dalam bentuk wave kita dalam bentuk beta, dan juga kita rasa tenang sekarang ni, ya. Jadi maksudnya kita mencipta energi mental kita, jadi energi mental ni anda kena buat lah, ya. Saya tak dapat nak bagi energi mental pada anda yang boleh untuk buat energi mental ni. Okey, so sekarang ni anda tenang. Okey, tenang saja.
Kalau ada anak tepi tu, bagi dia tidur ke, ya, bagi dia kenyang-kenyang ke, okay, bagi dia susu ke, bagi dia okey, kita pun rasa okey. Ya, malam ni pun kan, untuk kita tenang lah, ya. Okey, alright, dah tenang. Okey, saya nak minta anda baca surah Alam Nashrah. Okey. Surah Alam Nashrah ni kalau boleh, anda keraplah buat amalan itu, bacalah setiap pagi. Mungkin ada orang kata 3 kali pagi, ada orang kata 3 kali petang. Tak kisahlah bila lah, ya. Janji baca je lah. Kalau anda rasa susah hati pun, anda baca Alam Nashrah, ya. Tapi kalau boleh anda kena tahulah terjemahan dia, ya. Alam Nashrah tu apa maksudnya, ya. Jangan Alam Nashrah nakasara, semua macam tu je. Tapi kita tahu, okey, maksud Alam Nashrah tu tentang bebanan pada bahu tu. Ya. Ayat pertama tu sekali, ya. Jadi Alam Nashrah itu kita amalkan. So sekarang ni kita nak baca surah Alam Nashrah dengan lebih tenang, lebih teliti, lebih teratur lah. Okey, kita baca pelan-pelan, ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ayat terakhir ni, rabbika farghab tu, iaitu kita mohon kepada Allah Taala. Jadi di ayat terakhir surah Alam Nashrah tu kita mohon lah, ya, mohon, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah hidayah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ketenangan, berilah kami keharmonian, berilah kami keselesaan yang berpanjangan, yang berkekalan dalam kehidupan kami ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang macam itulah, ya. Jadi kita minta, ya. Okey, kita dah baca tu. Okey, kita dah tenang lah sekarang ni. Dah tenang, ya. Okey, sekarang ni kita pakai aromaterapi. Okey, so sekarang ni saya nak mula dengan satu nama dia, Copaiba. Copaiba. Mana ni saya nak tunjuk dekat skrin ni. Okey. Copai. Macam mana ni? Lain kali saya letak dalam ni lah. Dalam skrin lah ni. Nak tunjuk dekat skrin. Copaiba. Siapa yang ada Copaiba? Semasa saya jumpa dengan saya punya leader lah. Saya bau Copaiba ni. Tapi bila saya bau ni, saya terasa macam ia ni satu benda yang untuk kita menangkis energi-energi negatif ni. Seperti ialah orang kata jin ke ataupun gangguan dan sebagainya lah. Jadi Copaiba ni sesuai. Jadi maksudnya mungkin bulan 8 ini mungkin anda terganggu, mungkin anda rasa tertekan disebabkan oleh satu ialah fenomena energi lah, ya. Satu lagi ialah fenomena yang datang daripada mungkin makhluk-makhluk halus lah, ya. Mungkin mereka tu buat tak betul, ya. Sebab sebenarnya untuk pengetahuan anda, ialah saya ni dalam grup mistik jugalah, ya. Dikata sekarang ni sebab apa bumi sekarang ni panas? Sebab alam sebelah sana tengah berperang. Tengah berperang sekarang ni, ya. Jadi maksudnya ialah benda-benda macam ni dia macam mengganggu kita lah. Jadi kita kena Copaiba ni, ya, Copaiba ni dapat pun. Okey, Copaiba ni untuk kita hilangkanlah buangkanlah, atasilah energi-energi yang tak bagus daripada gangguan dan sebagainya. Okey, anda tak ada Copaiba tapi tak apa, anda boleh orang kata macam kita salin lah, ya. Apa yang saya buat anda buat. Okey, so sekarang ni anda buat macam ni. Okey, ataupun anda tadahlah tangan anda, seolah-olah macam saya yang letakkan minyak wangi ni pada anda. Okey, letak. Okey, kita pakai Copaiba dulu. Sebab kita tak nak gangguan-gangguan ataupun kita punya stres kita ni datang daripada gangguan-gangguan halus, ya, yang ganggu kita dan sebagainya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gosokkan tangan kita dan kita lurutkan jari-jari kita dan sebagainya. Sebab dekat sini ni adalah kita punya refleksologi, ya.
refleksologi, kepada mata, kepada badan, kepada dan sebagainya, bahagian-bahagian dia. Jadi maknanya tangan ni lah refleksologi kita. Okey, jadi maksudnya kita dah doakan ha, supaya apa ni dia punya energi tu keluar ya. Kata yang negatif tu dikeluarkan daripada anda lah ya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua sebabkan kita ni bulan 8 stres, maka kita ni tak fokus. Kita berada dalam situasi yang tak apa-apa ya. Kejap sana, kejap sini, kejap kat utara, kejap kat selatan, kejap terapung, kejap tenggelam apa semua. Jadi kita tak dapat macam tu ya. Kita sebenarnya tak dapat grounding sebenarnya. Grounding. Jadi sebenarnya kalau boleh bulan 8 ni anda kena banyakkan grounding. Jadi maksudnya yelah hari tu saya dah pergi Krabi dah. Dapatlah pergi ke pulau-pulau apa nama Pangra apa saya tak tahulah bahasa Tom Yam ke apa tak tahulah saya tapi dapat pergi yelah dapat grounding dapat apa tengok suasana alam semua jadi dan sebagainya Krabi tu yalah ramai umat apa ni orang Muslim kita yang bercakap bahasa Melayu pun ramai dan sebagainya Okey, jadi bulan 8 ni adalah untuk kita grounding sebenarnya ya. Kalau ada masa nanti esok ke lusa pergilah mana-mana Port Dickson ke yang tepi pantai tu ke ya ataupun mana-mana lah apa ni di air terjun ke apa semua buat grounding ya. Kalau tak ada pun letaklah kaki anda ni tanpa kasut tanpa selipar buatlah di apa ni taman perumahan anda pun boleh lah ya. Janji grounding. Tapi sekarang kita dalam rumah so kita gunakan aromaterapi lah ya. Okey, kita akan gunakan grounding. Okey, ni. Grounding ni, ni dia grounding. Okey, jadi grounding ni kita pakai untuk kita buat energy grounding. Jadi kita nak rasa kita ada ground. Maknanya kita berada statik lah. Mana tak terawang-awang macam layang-layang ya. Jadi kita ground, kita fokus satu tempat. Okey, jadi kita nak gunakan grounding ini. Okey, kepada anda yang tak ada ni tak apa, anda tadah tangan saja. Jadi saya akan letak sebelah kiri, letak sebelah kanan. Okey, ini maksudnya kita buat. Okey, grounding ni tanah. Okey, tanah ni dalam metafizik ni angka 5 ya. Okey, angka 5 ni ada satu surah. Satu surah ni dia berkaitan dengan angka dia surah ni bilangan 5 ayat ya. Ayat itu surahnya bernama Al-Fil ataupun Alam Tarokai. Ya, yang pasal gajah tu, yang pasal gajah nak serang Mekah apa semua tu, itu surah Al-Fil. Dia ada 5 ayat. Jadi maksudnya sekarang kita baca 5 ayat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfil ma'kul. Okey, kemudian kita lurutkan ke jari-jari kita dan kita hidup. Itu proses kedua lah ya. Proses pertama Kopaiba tadi, yang kedua kita grounding ya. Ialah grounding ni kita gunakan surah Al-Fil iaitu gajah lah. Cakap pasal gajah. Oh, hari tu saya naik gajah. Okey, itu pertama kali lah. Ada dalam Instagram saya ni. Itu dia. Jadi kita naik gajah lah ya. Tapi tak tahulah macam mana dia punya kata penjagaan dia. Tapi tak apa, yang penting kita nampak dia sihat, dia okey. Boleh lah ya. Okey, dia dapat juga surah Al-Fil. Okey, jadi maksudnya itulah dia. Okey, jadi maksudnya kita dah grounding diri kita. Kita punya energi kita punya badan kita dah grounding. Okey, so sekarang ni dah grounding. Sekarang ni 8 ni adalah elemen api sebenarnya. Ya? 8 dan 3. Antara 8 dengan 3, 8 lagi besar apinya. Jadi bulan 8 ni api, panasnya lah. Allah, bukan panas bahang saja. Tapi panas dari segi fikiran kita daripada macam panas lah. Jadi kita nak release, kita nak nak keluarkan, release lah. Kita nak release. Jadi kita nak release ni kita pakai release. Ya. Okey, yang ini. Okey, release. Okey, nampak tu. Okey, nampak.
tenggelam dia ya. Okey, release. Okey. Jadi kita pakai release. So kita nak releasekan ni, kita nak releasekan dia. So sekarang ni untuk kita release, kita gunakan pernafasan jugalah ya. Kita gunakan secara ringkas teknik pernafasan tu. Jadi maknanya kita lebih hembuskan dia ya. Okey, jadi maksudnya kita tarik nafas tapi hembusan tu lebih panjang. Ya, lebih panjang. Okey, lebih panjang hembusnya tu ya. Okey. So sekarang ni kita nak pakai release pula. Kalau siapa ada release boleh pakai. Kalau tak ada, buat dengan tangan je lah ya. Buat jari, okey, sebelah kiri. Okey, kemudian sebelah kanan sikit. Okey, jadi release ni kita boleh bacalah apa-apa surah yang anda nak. Tak kisah dia kalau nak pun boleh An-Nas lah. Quran Ubik Nas ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, jadi kita lurutkan ke jari-jari kita ni. Okey, dan juga kita hidup. Tapi embus apa ni panjang tau. Tarik nafas. Tapi hembus slow ya. Slow. Biar panjang sikit. Kita nak release. Release. Sedapnya release. Sedapnya. Sekali lagi ya, kita buat. Tarik nafas. Okey, kita releasekan pelan-pelan. Pelan, slow. Okey, memang best lah rasanya. Okey. So maknanya kita dah grounding, kita dah release. Dah hebat dah ni. Dah hebat dah rasanya. Okey. So setakat ni macam mana? Okey ke? Boleh ke rasa tenang itu? Boleh? Kalau boleh raise hand. Okey. Ya. Okey, bagus. Tapi kalau tak rasa apa, tak apa. Yang penting kita buat. Kita lakukan ya. Kita lakukan. Kerana ini adalah ikhtiar kita bersama ya. Kalau kita buat sama-sama ramai-ramai, dia punya energi dia lebih macam berjemaah. Energi dia ramai ya. Jadi kita buat secara ramai-ramai lah ni ya. Okey, last sekali. Satu lagi. Kita, yalah, orang kata nak keluarkan terbukunya kita punya bebanan, tekanan kita ni, kita nak keluarkan dia. Nak keluarkan habis lah ya. Jadi kita pakai deep relief. Okey, mana ni? Saya punya kamera ni. Ni. Okey. Deep relief. Okey, deep relief tu ya, deep relief. Tadi release, release tu nak kita nak keluarkan ya, nak hembus, nak keluarkan. Sekarang ni relief. Relief ni macam melegakan. Yelah kita ni dah sakit kepala, ya, sakit jiwa apa semua, naklah lega kan. So kalau anda ada minyak UV ke ataupun minyak cakapak pun boleh juga pakai. Rasa nak lega, letaklah kat kepala ke, letak kat mana-mana ke, baulah ya. Okey, kalau tak ada tak apa, boleh juga anda tadahkan tangan anda dan kita letak deep relief ni di atas tangan kita dan kiri kita, kanan kita ya. Okey. Okay. Tapi relief ni, release ni masa kita hembus keluar, kita pelan-pelan, kita nak hembus dia. Relief ni kita kena tarik nafas ya. Tarik tu lama. Maksudnya kita tarik panjang kita tarik tu panjang ya. Okey. So sekarang kita buat tarik. Sapu tangan dulu. Alamak, saya punya kamera ni mana dah ni? Sudah saya punya kamera. Ni saya tertekan. Alamak, saya tertekan pula. Apa ni saya punya video tadi. Okey. Tangan dulu. Okey. So sekarang ni kita relief. Okey, kita tarik nafas. Tapi sebab dia relief, deep relief, maknanya kita kena tarik tu panjang dan lepas tu macam biasalah ya. Okey. Berbeza dengan release tadi. Release tadi kita hembus panjang ya. Ini kita tarik. Okey. Kita buat sama-sama. Okay. Okey, sedapnya lah. Macam makan Maggi rasanya. Okey, buat sekali lagi ya. Okey. Okey. Memang sedap lah ya. Okey, dan sekali lagi kita buat.
Oh, okey. Rasa leganya. Tapi sebenarnya benda ni kena buat selalu. Tapi yelah kita ni sibuk kerja, sibuk berniaga, mana sempat. So, inilah kali ini kita buat malam ni lah. Kita buatkan sama. Jadi maksudnya adalah sekali kita buat lah ya. Okey. Alhamdulillah. Jadi maksudnya kita dah orang kata apa ni buat energi lah ya, kita bagi energi ringkas iaitu secara pernafasan dan juga secara apa ni aromaterapi lah ya, tapi sebenarnya kita bermain dengan minda juga ya, kita bermain dengan minda jadi maksudnya kita dah selesai untuk kita riliskan ni. So macam mana, boleh anda rasa best ke? Ada siapa-siapa yang nampak warna kuning ataupun warna-warna yang masa tarik nafas ke keluar nafas ke, boleh nampak warna-warna tak? Raise hand, raise hand. Ada tak yang boleh nampak warna-warna ke ataupun yalah, sedap. Macam saya nampak warna kuning. Kuning warna yang vibrant ya. Wah, sedap je kita mata memandang ya. Warna kuning tu. Okey, tapi tak apalah, bukannya kena wajib ada warna ya. Tapi sebenarnya kita daripada bermain dengan minda ni, kita ada warna. Tapi sebenarnya warna ni pun ada dia punya dia punya simbolik dia ya, warna dia ya. Macam saya dapat warna kuning. Mungkin warna kuning ni lah warna tentang matahari ya, tentang keceriaan, sunflower dan sebagainya lah. Jadi maksudnya kita rasa tenang jugalah ya. Okey, jadi maksudnya kita dah bercerita ataupun buat sesuatu tentang energi ni. Kita kena tengok jugalah bulan 8 inilah satu bulan yang agak stres juga. Yang mana banyaklah orang kata isu-isu tentang ya hubungan kita dengan manusia, ada juga hubungan kita dengan haiwan pun kita stres juga ya, dan sebagainya lah ya. Yang penting adalah untuk kita bina ketabahan ya, ketabahan yang kuat, ketabahan yang kental. Kita kena bina lah ya, sebab kita bila minta doa pada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku berikanlah aku kekuatan. Sebenarnya Allah tak bagi kekuatan, tapi memberi kita proses-proses untuk kita menjadikan lebih kuat. Jadi sebab tu anda minta kekuatan tu, kekuatan untuk jadi apa ni, ketabahan. Jadi tak apa, untuk anda lebih tabah sekarang ni adalah untuk kita melalui proses-prosesnya ya. Yalah, kadang-kadang tu hidup kita ni perlulah ada asam garamnya ya, pahit manisnya ya. Jadi maksudnya perlu ada cabaran-cabaran yang sedemikian ya. Okey. Jadi itu yang berlaku. Okey, untuk bulan 9 nanti kita ada buat kursus ya, kita ada buat kursus bersemuka. Kita tak buat online. Kursus bersemuka ni kita buat di Setia Tropika. 9 September nanti. Ya, kita ada kursus di Setia Tropika. Yang ini adalah untuk kita, sebab kita nak ada kerjasama lah dengan company sana. Jadi kita nak berkenalkan company sana lah. Jadi kebetulan kita buat kursus. Sebenarnya kursus ni adalah tentang mengenali ciri-ciri usahawan kita ya. Okey, gini. Sebab bila kita cakap usahawan, maka kita akan kata kita ni berniaga. Okey, sebenarnya usahawan ni kita ada banyak kategori. Dan kajian saya dapati bahawa kategori ni ada 4 saja. Mungkin ada banyak lagi lah, ada pecahan-pecahan dan sebagainya. Okey ni. Jadi kita tengok kat sini, kat skrin anda, ada 4 kategori pola orang berniaga. Kita cakap orang berniaga, tapi dia ni adalah kategori dia ya. Ada orang berniaga sebagai founder, pengasas ya, macam founder-founder kosmetik, founder-founder tudung apa semualah ya. Tu founder lah ya. Founder-founder yang mengasaskan dan sebagainya lah. Okey, ada orang yang usahawan. Usahawan ni yang berniaga, betul-betul berniaga. Nanti kita ceritalah dalam khusus nanti apa beza usahawan ni ataupun dipanggil entrepreneur ni dengan yang bisnes yang lain. Lepas tu orang ni pemasaran. Dia bisnes ni pemasaran aja. Maksudnya dia tak ada nak keluarkan produk ke ataupun dia nak ada buat sesuatu apalah. Maksudnya dia hanya marketing je atau sale je. Dia memasarkan lah. Dan satu lagi, ada juga orang berniaga secara investor. Secara investor tu maksudnya orang ni hanya ada, dia punya ni adalah investor saja. Maksudnya dia pelaburan saja. Tapi dia berniaga cara macam tu lah. Nanti dalam kursus nanti kita akan terangkan dan kita akan
beritahu macam mana apa ni kaedah-kaedahnya ya. Tapi sebelum tu kita akan ajar cara kiraan tarikh lahir lah ya, sebab tarikh lahir ni akan menentukan kita punya profil kita ya. Macam saya ni daripada empat-empat ni, founder, usahawan, pemasaran dan investor, saya ni cuma ada 3 saja ya. Iaitu founder, sebab itulah saya founder metafizik, dipanggil metafizik penomboran dinamik ni ya. Okey. Lepas tu saya pemasaran, ada sikit pemasaran, saya buat produk apa ni marketing dan sebagainya, dan investor ya. Saya ni bukan usahawan sebenarnya. Saya tidak ada pola usahawan. Jadi saya bukannya usahawan cara berniaga macam konvensional lah ya. Jadi maksudnya itu kita nak tengok profil kita macam mana ya. Sebab bila kita kata orang ni berniaga, kita ingat marketing saja pun dah berniaga dah. Tak ya. Jadi maksudnya kita nak berniaga tu secara efektif, ada empat-empat perkara ni. Ada empat-empat perkara ni barulah dia efektif dia punya perniagaan dia. Okey, baiklah. Jadi itu pada 9 September nanti. Okey, dan tentunya pada 11 November nanti kita akan buat khusus ataupun program outdoor di Mersing pada 11 November nanti ya. Tapi mungkin bulan 9, bulan 10, bulan Oktober kot, saya akan buat khusus tentang menghadapi tahun 2024. Tahun stres ni. Macam mana kita nak hadapi tahun stres ni lah ya. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang kita kena tekankan dan benda-benda baru yang kita kena tahulah apa yang berlaku pada tahun depan ni. Okey. Jadi kita nak tengoklah apa yang berlaku pada tahun depan. Jadi insya-Allah khusus 2024 akan kita laksanakan lah nanti. Okey. Jadi dalam bulan 8 ni, ada bulan 8 ni untuk kita menghadapi cabaran. So cabaran-cabaran ini adalah untuk kita sebenarnya proses membina ketabahan kita lah ya. Jadi sebenarnya kita nak membina ketabahan itu, kita perlukan energi. Jadi energi ni ada 4 ya. Ada 4. Okey, anda ada pen, ada pensel, ada kertas. Okey, anda ada buku. Okey, anda salin ya. Dia ada 4 energi ya. Satu dipanggil energi fizikal. Energi physical energy ya. Okey, physical energy ini adalah energi yang fizikal lah, iaitu tentang makan, tentang minum, tentang rehat, tentang senaman, tentang tidur. Itu fizikal. Energi fizikal. Maknanya kita perlukan lah energi fizikal ni, maksudnya walaupun dalam bulan 8 ni kita sibuk sangat ke sana kemari, stres ni, jangan kita abaikan tentang makan kita, minum kita lah ya. Nanti kan jadi gastrik pula jadi maksudnya ikut jadual pemakanan ya. Makanan pun kena sesuaian lah, jangan asyik makan jajan, makan Maggi 24 jam. Jadi itu tak kena lah ya. Jadi tentang pasal energi fizikal ni, anda boleh cari sendiri dalam YouTube pun boleh, dalam Google pun boleh. Anda boleh dapatkan nasihat daripada pakar-pakar perubatan ataupun pakar-pakar pemakanan lah ya. Ya, jadi anda boleh dapatkan itu. Benda ni kena buat sendiri. Takkan saya nak makan buah durian, anda yang kenyang. Tak logik kan. Anda sendiri kena makan, anda sendiri yang kenyang ya. Itu kena buat sendirilah. Okey. Jadi kalau kita tak cukup energi ni, kita akan rasa lemah, kita rasa tak bersemangat, kita rasa stres dan sebagainya, sebab kadang tak cukup makan pun jadi stres juga ya. Okey. Jadi itulah dia. Pepatah saya lah, saya punya pepatah lah. Biar terlebih makan, jangan terkurang makan. Okey, kita sambung balik. Tiba-tiba macam ada benda lah kat rumah ni. Ini tiba-tiba pula jadi macam ni. Okey, tak apa. Kita teruskanlah. Jadi kita teruskan. Alamak, connection tak stabil pula. Aduh, ada saja gangguan. Ini stres ni. Doi, bulan stres ni kita dah buat energi pun stres juga ya. Tak apa. Kita dah buat energi tadi ya. Okey. So anda boleh semua dengar saya? Raise hand? Okey. Sorry lah, maaf tadi. Tiba-tiba terputus ya. Kita punya alam maya kita, alam sebelah kita terputus ya. Okey. Alright, jadi maknanya tadi okey, jadi maknanya
energi mental, energi fizikal lah. Energi fizikal ni kita kena makan, minum, rehat, senaman yang cukup lah. Jadi bila kadang-kadang tu saya ada baca satu posting tadi. Dia kata kita ni depress sakit jiwa apa semua ni bukan dekat kepala kita, tapi dekat perut kita. Pelik pula Jadi maksudnya dia suruh kita je lah jaga perut dan sebagainya. Jadi maknanya makan kita kena sesuai dan diet kita, cara makanan kita kena sesuai lah untuk kita hadapi tekanan. Kita kena tabah dalam menghadapi tekanan lah. Okay, jadi itu satu, energi fizikal. Kemudian yang kedua, energi mental. Okey, yang kedua, energi mental ni adalah energi tentang ketenangan. Ketenangan jiwa, hati kita, kita punya emosi kita, tenanglah ya. Dia tenang mental kita ya. Mental ni sebenarnya tak semestinya kena tenang sentiasa, tak. Tenang tu adalah satu jalan mudah, tapi sebenarnya kekuatan mental tu. Walaupun yalah kalau kita ni sedang berniaga, contohnya berniaga goreng pisang ataupun pisang goreng panas, orang ramai, lepas tu sekejap orang ini, sekejap orang itu, sekejap orang nak 4 keping, seorang nak 10 keping, macam-macam. Jadi sebenarnya mental itu tentang kekuatan kita. Kekuatan kita. Tak semestinya kita tenang saja. Orang nak minta apa ni nasi goreng, kita tenang aja. Bukan. Dia ketenangan itu jalan mudah ya. Tapi maksud juga ketenangan tentang cara kita nak mengawal kita punya emosi, jiwa kita, tenang kita dan sebagainya lah ya. Yang ini kena buat sendirilah. Takkanlah saya yang tenang, anda pun boleh tenang. Jadi maksudnya tenang itu anda kena lakukan sendiri ya. Jadi ketenangan ni boleh dibuat dengan menziarahi tasik, kolam, tempat-tempat yang tenang lah ya, bagi kita inspirasi untuk ketenangan ya. Boleh juga tengok YouTube ke dan sebagainya lah ya, bagi kita tenang, bagi kita gambaran, ataupun tengok movie pun boleh ya. Janganlah movie pasal bunuh-bunuh apa ni yang seram-seram pula ya. Bagi movie yang tenang-tenang lah ya, bagi kita ketawa dan sebagainya jadi maksudnya ketenangan itu daripada situlah. Okey. Kalau tak cukup energi ketenangan ni, maka jadilah sakit mental lah, sakit jiwa lah ya. Apa ni kita punya yalah hati tak tenang dan sebagainya Tapi kalau terlebih energi mental pun masalah juga kalau tenang sangat, memang rasanya boring lah hidup ni. Jadi maksudnya kita pun kena ada sedikit lah challenge gitu ya. Kita namakan sebagai challenge dalam hidup kita lah. Okey. Kemudian yang nombor 3 adalah energi spiritual. Jadi energi spiritual ni adalah tentang energi kerohanian ya. Maknanya kerohanian ni yalah benda-benda wajib, solat, puasa dan sebagainya itu kena buat lah. Bulan Ramadan, bulan Ogos ni tak ada puasa wajib lah. Cuma ada solat dan sebagainya lah ya. Mana benda wajib tu kita buat. Dan mana yang benda sunat tu kita tambah lagi ya. Tambah lagi dan sebagainya lah ya. Duha ke ataupun waqiah ke apa semua ya. Sebab gini, energi fizikal ni kita perlu untuk dunia kita. Mana kita hidup untuk makan, makan untuk hidup, macam itulah. Kita makan untuk hidup. Tapi untuk spiritual ni adalah energi kita waktu kita dah meninggal nanti. Nanti masuk dalam kubur, manalah kita nak makan McD atau order Starbucks. Tiba-tiba dalam kubur, Starbucks satu, lari orang kan. Ya? Jadi maksudnya kita perlukan energi spiritual ni untuk akhirat nanti sebenarnya. Jadi itu yang kita perlukan ya. Jadi kalau kekurangan energi spiritual tu nanti yalah akhirat nanti kita macam kebuluh pula lah ya. Macam ni lah. Baru ni saya ada posting dalam saya punya Instagram ni. Kisah ni ni kisahnya. Ada seorang ni dia memimpi arwah ibu dia. Arwah ibu dia meninggal pada tahun 2020 dulu lah ya. Waktu tu COVID, tapi dia tidak meninggal pasal COVID lah, sebab dia meninggal pasal sakit tua lah ya, bukan COVID. So dia mimpi arwah ibu dia membebel, pok pek, kenapa tak buat tahlil, kenapa tak itu ni, sampai dia tunjuk cawan dia kosong. Sebab yalah tak ada amalan yang sedekah kepada dia. Dia macam tu lah. Jadi kita pun janganlah kita
nanti bila dah meninggal nanti, kita tengok cawan kita kosong. Sudah, dah tak cukup. Nak buat macam mana lagi dah? Takkan nak kita nak balik kehidupan kita kan? Jadi energi spiritual itulah diperlukan untuk kita dah di alam barzah nanti ya. Jadi kena buat ya. Kalau kekurangan maksudnya ialah kita kurang lah ya. Mungkin kita tak cukup lah ya. Tapi kalau terlebih energi spiritual boleh jadi juga kan. Mana tahu ada orang tu dia semayang sampai 40,000 rakaat ke ataupun 100,000 rakaat, tak tahulah. Terlebih-lebih pun tak boleh jugalah kan. Dia kena berpada-pada lah mengikut keperluan kita jugalah ya. Kena berpada-pada lah. Okey, jadi maksudnya ini yang kita perlukan. Tapi untuk energi spiritual ni, kita boleh ada orang buatkan untuk kita, iaitu macam contohnya badal umrah, badal haji, masa kita meninggal ataupun sedekah yang kita pernah bagi masa hidup, ataupun ilmu yang kita sebarkan semasa hidup. Itu dia boleh jadi macam sesuatu yang berterusan lah ya. Itu pun kalau kita ada buat lah ya. Macam kita kena buat supaya kehidupan alam barzah nanti ada benda-benda macam tu sebagai bekalan lah ya. Okay. So ada 3 iaitu energi fizikal, energi spiritual, mental, energi spiritual, dan akhir sekali energi metafizikal. Metafizikal tu macam mana? Dia makan coklat ke? Tak. Ya. Dia pasal energi metafizikal ni tentang aromaterapi, tentang pernafasan, tentang alam semula jadi, energi cahaya matahari, energi tanah, pasir, apa semua tu ya. Okey, jadi maksudnya itu yang kita buat, tapi dia ni tidak perlu hari-hari. Dia sebenarnya boleh hari-hari, tapi kita memilih lah, kita memilih hari dan waktunya. Yalah, sebab kita ni sibuk bekerja, sibuk berniaga, tak sempat lah nak buat hari-hari nak sedut. Tak larat kita kan. Hari-hari nak bernafasan, mana sempat kan. Jadi kita pilih hari dan waktu, dan juga sebenarnya tempat jugalah ya, kita kena pilih dan kita buat. Itu pun kita pilih waktu yang positif ya. Sebab dalam contohnya pada hari ini hanya pukul 7.30 hingga 9.30 malam tadi hanya energi yang positif tentang kewangan. Waktu-waktu lain ada energi negatif. Kita tak nak lah kita buat energi tu, kita tarik energi, tiba-tiba energi negatif pun kita tarik juga. Itu yang kita tak nak tu. Sebab tu kita buat kiraan tentang tarikh dan waktu untuk energi tu ya. Okey, jadi itu 4 perkara lah yang kita kena buat. Dan juga energi metafizikal ni adalah kita sesuai juga kerana kita mengambil aspek positif. Kerana dalam kehidupan kita ni memang banyak negatif. Banyak negatif. Widow star, vacuum star, kitaran 5 lah, kitaran 8 lah, macam-macam. Banyak negatif ya. Jadi disebabkan hidup kita banyak negatif, jadi kita jadi negatif. Sebab tu kita kena buat sesuatu yang positif untuknya. Macam contohnya kita buat tadi lah. Itu pun kita buat 3 minit je tadi sempat tadi. Kita buat doa tadilah, doa rezeki tadi pukul 9.30 tadi kan. 3 minit je, boleh lah 3 minit pun jadilah ya. Okey. Jadi macam itulah. Sebab banyak benda-benda negatif ni dia efek kepada energi positif, energi fizikal. Dia energi negatif ni efek kepada energi mental, dan yang juga dia efek energi negatif ni efek kepada kita punya spiritual ya. Contohnya kita makan, tapi tiba-tiba kita makan kita sakit perut. Itu kita jadi macam negatif lah, energi negatif lah ya. Ataupun kita ni kita nak cuba buat energi ketenangan, tapi macam-macam benda yang berkisar, berlaku dalam hidup, dalam pemikiran kita ya. Tak tenang kita pula. Ya, jadi itu negatif lah ya. Jadi tentang energi-energi ni banyak nak cerita sebenarnya. Kalau nak kita boleh cerita dalam, siapa yang ada mengikuti kursus kita iaitu kursus graf hayat, dia tahu apa energi negatif yang ada ya. Boleh tengok graf hayat anda. Tengok graf hayat anda tu, macam-macam energi negatif yang ada lah ya. Okey, jadi itu yang kita nak sihatkan. Bulan 8 ini bukan sahaja anda tenang, tetapi fizikal anda kena baik juga.
spiritual anda kena jaga juga, mental anda kena usahakan juga. Jadi maksudnya janganlah kita tenang aja, tak. Makan pun kenalah juga tenang. Makan tenang lah juga kan. Solat pun kena tenang juga. Macam tu maksudnya energi tu banyak ya untuk kita perlukan dalam menghadapi kehidupan kita ni lah. Okey. Jadi itulah apa ni sikit sebanyak tentang apa yang kita nak sharing pada malam inilah ya. Okey, jadi apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni memang sesuatu yang kata berulang lah ya, kehidupan berulang. Okey, contohnya 2014, 2014. 2014 ni kita orang 7. 7 2014 jadi 7 Okey, 7. Jadi 2023 adalah kitaran berulang balik 2020 2014 dulu sebab 2023 adalah 7 juga kan. Okey. Jadi 2014 kan ada ialah MH330, MH17. Kali ni 2023 ada kapal terbang ialah pesawat nahas pesawat di Elmina pula ya. Jadi macam benda tu berulang. Jadi kehidupan kita ni macam banyak yang berulang-ulang lah ya. Selalunya benda-benda ni dia mengikut tahun pun boleh, mengikut bulan pun boleh, mengikut harian pun boleh ya. Jadi apa yang kita nak ya sekarang ni kita kena kuatkan kita punya kekuatan kita dalam menghadapi ketenangan itulah ya. Okey, so sekarang ni kita nak masuk bulan 9 nanti. Okey, biasanya lah ya, biasanya bulan 9 nanti adalah bulan yang dah relax lah ya. Bulan 8 ni masih lagi boxing, masih lagi bertarung ni, masih lagi bertarung dengan jiwa, dengan mental kita, dengan apa ni ya, dengan orang, dengan bos kita, dengan macam-macam mental ni. Bulan 9 ni dah tenang lagi ya. Tapi ketenangan kita tu mungkin tak berpanjangan lah ya, sebab kita akan masuk tahun 2024 ya. 2 campur 0 campur 2 campur 4. Jadi 8 ya. Jadi sepanjang tahun tu ya, 8 ini ya. Kalau 8 ni dia kitaran dia sama dengan 2015 dulu ya. 2 campur 0 campur 1 campur 5. 5, 6, 7, 8. 8 juga Kalau ada ingat lah, siapa boleh ingat? Siapa boleh ingat 2015 dulu saya punya ingatan saya tu memang kuat lah 2015 ya. 2015 ni memang tekanan. Memang betul lah banyak perniagaan yang gagal, yang tidak berjaya ya. Yang banyak yang terlerai dan sebagainya. Ingat lagi saya tahun itu bulan 5, nama pun bulan 5 pun. Bulan 5 2015 adalah tahun kita buat GST. Masa itu kita perkenalkan GST, orang rakyat semua marah lah tapi dibuat juga Lepas tu tahun itu jugalah ringgit Malaysia jatuh. Lepas tu oil and gas pun jatuh. Jadi maksudnya daripada 2015 ni ramai yang jatuh 2014 semua relax je. Yang oil and gas tu sampai 2-3 biji rumah, sampai 3 biji velfire. Tapi 2015 semua kena jual. So maknanya 2024 ni ada ulangan kepada 2015 ya. Jadi kita kena buat persiapan ya, kena buat persiapan untuk menghadapi tahun depan lah ya, macam mana. Jadi maksudnya kalau siapa yang nak merancang nak mula berniaga ataupun siapa yang nak mula pencen, dia kena tengok jugalah pasal isu-isu kewangan dan sebagainya lah ya. Kena buat sekarang lah, ataupun habiskan dulu bulan 8 ni, bulan 9 nanti baru buat perancangan ya. Bulan 8 ni tak apa, bulan 8 ni tengah tengah hingar-bingar ni, tapi tak apa. Okey, bulan 9 nanti okeylah, bulan 9 nanti kita akan buat perancangan lah. Jadi mungkin bulan 9 nanti kita buat sama-sama kot. Mungkin saya akan buat satu program macam ni juga bulanan, nanti kita akan cerita apa yang perlu kita buat persiapan lah. Tapi secara ringkas lah ya. Kalau nak lebih lanjut lagi dalam kursus menghadapi 2024, kita akan cerita lebih lanjut lagi lah. Tapi untuk asasnya kita akan cerita bagaimana menghadapi 2024 pada bulan 9 nanti. Nanti kita akan jumpa bulan 9 nantilah ya. Untuk bulan 8 ini, untuk hari ini adalah pesanan saya tentang untuk menjadi tabah dan tenang. Okey, tabah dan tenang tu tak semestinya kita relax saja, tenang saja.
maksudnya ia proses. Kita menjalani proses-proses ketenangan itu ya. Orang maki, orang hentam, orang hantar email entah apa, macam-macam lah yang tuju kat kita relax saja ya. Kita tenang menghadapinya sebab ia ni proses untuk kita tabah sebenarnya ya. Okey. Dan juga amalkan 4 energi tadi untuk kita cukupkan kita punya energi yang kuat kita, energi fizikal, energi mental, spiritual dan akhir sekali metafizikal lah ya. Okey. Jadi rasanya tak ada apa lagi lah yang saya nak bebelkan lagi ni. Okey. Anda boleh tengoklah dalam saya punya Instagram saya. Dan juga boleh juga anda tengok kepada website saya juga ya. Website saya di Weebly. Tapi saya banyak posting di Instagram ya. Di Instagram tu banyak gambar-gambar saya pergi krabi apa semualah ya. Takkan saya nak, yalah, tak sempat lah nak masukkan dalam blog. Blog ni cuma pengumuman atau apa kita buat dalam Instagram, kita masukkan dalam blog lah juga kan. Tapi macam tu lah. So kalau gitu saya rasa buat masa ini sajalah yang saya nak kongsikan pada malam ini. Okay, semoga anda semua akan rasa hebat, akan rasa cergas, akan rasa berbunga-bunga lepas ini. Ya, akan rasa best lah ya. The best. Oh ya, ada seorang ni dalam grup kita ni nak pergi ke umrah. Okey. 2023 ni memang sangat sesuai sangat pergi umrah, pergi haji lah ya. Sebab 2 campur 0 campur 2 campur 3 jadi 7. 7 ni tahun kerohanian ya. Jadi maksudnya kita kena rapat kepada Tuhan juga. Rapat dengan Tuhan ni tak adalah pakai jubah, bagai serban, bagai apa semua, jambang apa semua. Tak, maksudnya kita perbanyakkan kepada mengingatkan kepada Tuhan itu dan orang kata rapat lah, orang kata lebih merapatkan diri kita kepada ketuhanan lah ya. Okey, kalau di sini yang tak, di sini kalau ada yang non muslim, anda ikut cara anda lah ya. Tapi kalau kita orang Islam kat sini, kita ada cara Islam kita sendiri ya. Okey. Alright, jadi itu saja pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir dalam kita punya perjumpaan lah tiap bulan. Ada saja yang kita nak cerita lah ya. Okay, ada saja yang kita nak cerita tentang perkara baru, tentang apa yang kita buat dan sebagainya lah ya. Okay, jadi sekarang ni last kali saya nak beritahu dunia kat luar sana tu banyak bencana ya. Banjir, taufan, ataupun kebakaran hutan, heat wave dan sebagainya lah. Tapi alhamdulillah negara kita ni, alhamdulillah di Malaysia ni masih baik lah ya. Masih baik, tak ada gempa bumi pun. Relax je kita ya. Okey, jadi maksudnya kita bersyukurlah ya, kita dapat negara yang begitu tenang, yang begitu baik. Jadi kita hargailah ya, kita hargai negara kita ni, negara Malaysia kita ni yang akan menyambut ulang tahun kemerdekaan pada 31 Ogos nanti. Okey, jadi sama-samalah kita menyambutnya. Sama-samalah ya, kita naikkan bendera kat rumah pun boleh ya, ataupun kat kereta pun kita boleh letak bendera dan sebagainya lah ya, sebagai satu sokongan kita kepada negara kita. Dan juga kita juga untuk mendoakanlah negara kita ni sentiasa tenang ya, sentiasa best, sentiasa ada pelaburan baru masuk dan sebagainya lah ya, sebab inilah rumah kita dan di sinilah tanah tumpah kita. Jadi kita nak yang terbaik untuk negara kita lah ya. So alhamdulillah lah negara kita ni negara yang cukup ya. Jadi sebenarnya negara Malaysia ni tahun ini, tahun 2023 adalah kitaran 1 sebenarnya ya. Jadi kitaran 1 ni biasanya dia macam tak berapa bagus lah ya. Tapi tahun depan kita kitaran 2. Malaysia ni kitaran 2, tetapi untuk dunia pula kitaran 8. Jadi kalau kita nak tengok kan, sekurang-kurangnya lah adalah cahaya harapan untuk kita ada yang tenang lah tahun depan ya. InsyaAllah lah, kita doakan negara kita jugalah ya. Okey, tahun ni kita kitaran 1 dan dunia pun kitaran 7. Jadi maksudnya dia macam
tak macam yalah macam sama-sama tak berapa seimbang sangatlah ya. Okey, jadi maksudnya itulah kita kena rasa bertuah lah berada kat Malaysia ni lah ya. Okey. So jadi maksudnya sampai di sini saja dulu. Kalau seperti biasa kita ada program-program akan datang. Kita maklumkan dalam Instagram ataupun dalam blog kita Weebly ya, dalam .net tu. Okey. Jadi anda boleh tengoklah. Kalau macam ni saya pula terlupa pula nak masukkan Instagram tentang 18 hari bulan ni. Patutnya saya promote 18 hari bulan untuk ni, cuma saya promote yang energi kasih sayang je. Terlupa pula saya nak promote untuk energi rezeki macam itulah kita sibuk bekerja, berniaga dan sebagainya. Okey, baiklah. Jadi kita sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la wal asri innal insana lafi khusr. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh buka mute, boleh buka mikrofon. Okey, jadi kita bye-bye, kita ucapkan terima kasih. Selamat menyambut Merdeka. 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 Okey. Jadi semua dapat bercuti pada hari Merdeka nantilah. InsyaAllah mungkin saya akan pergi Putrajaya nanti. Kita akan sambut Merdeka ya. Sama-sama kita menghargai negara kita ya. Okey. Bye-bye. So, Assalamualaikum. Merdeka, Merdeka. Salam. Salam. Okey. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Waalaikumsalam.